Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua. Okey, dah lama tak jumpa cuti kan? Okey, sekarang kita dah masuk bab 6. Okey, dalam sesi rumusan dan soal jawab, okey, bab 6 kita adalah hukum linear. Kita masuk subtopik 6.1. Okey, sebelum tu saya nak kamu bagi feedback kat saya. Sebelum kelas saya nak tahu apakah persediaan diri dan mental kamu untuk kelas kita hari ini. Masuk di dalam ruangan chat sama ada 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke. Okey. Okey, Azri dah bagi 2. Siapa lagi? Okey. Okey, ada yang 2. Okay, ada yang 1. Okay. Mana yang lain? Saya nak tengok feedback masing-masing. Kena bersedia. Tak kisahlah masam ke apa ke, tapi kena bersedia dah sekarang. Okay. Okay, bagus. Ramai bagi feedback. Okay. Sebelum kita memulakan kelas, saya mohon, saya mohon pelajar lelaki, salah seorang, kamu bincang. Jom kita baca doa sebelum memulakan kelas. Siapa yang nak baca? Ke saya nak panggil? Siapa nak baca kat sini? Kita baca doa. Doa sebelum belajar yang kita baca selalu kat kelas tu. Okay? Faika ada, Faika? Ada cikgu. Boleh Faika baca? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, amin. Okay, kita seterusnya. Okey, nasihat dari saya. Okey, walaupun kita berada di rumah, kamu sentiasalah menjaga kebersihan. Okey, menjaga SOP. Kalau boleh bila keluar tu jaga SOP. Okey, kalau boleh tak perlulah keluar, duduk je dalam rumah tu. Okey. Lepas tu walaupun kita dah lama ni duduk kat rumah ni, kita kena tolong kita punya ibu bapa. Okey, hormati mereka. Tolong tu contohnya macam ni lah. Lepas makan jangan letak je pinggan mangkuk dekat sinki tu, kenalah basuh kan. Ataupun bila mak ayah kamu sedang masak ke apa ke, kalau kamu free time tu tolonglah. Okey, ingat kita ni bukannya, ibu bapa kita ni bukannya kuli tau. Okey, kita kena tolong. Okey, seterusnya kita sudah masuk bab 6. Okey, bab 6 hukum linear, di mana kita sentuh 6.1 hubungan linear dan tak linear. Jadi untuk topik ini kita memang memerlukan kertas graf. Okey, siapa yang tak ada, tak tolonglah parent kamu pergi beli kertas graf ke kat kedai buku. Okey, sebab kalau tak ada kertas graf, macam mana kita nak buat graf kan? Okey, jadi di sini saya anggapkan kamu dah lihat-lihat dan tengok-tengok. Kalau tak sempat nak tengok video, mungkin kamu dah tengok dalam buku teks. Saya dah tulis buku surat berapa sampai buku surat berapa. Okey, secara kasar, hari ini kita fokuskan supaya kamu boleh, sekejap ya, Jannah masuk. Okey, kamu boleh membezakan hubungan linear dan tak linear. Okey, berdasarkan graf. Melukis garis lurus penyuaian terbaik. Apa itu penyuaian terbaik? Okey. Lepas tu membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik dan mentafsir maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik. Jadi kita tengok macam mana kita nak buat, kita refresh balik. Okey. Okey, di mana aktiviti kita yang pertama adalah teknik pengulangan. Pengulangan tu bermaksud kamu dah tengok dah semalam, kamu dah study dah semalam, hari ni kita ulang semula. Okey? Okey, seterusnya, saya nak tanya kamu ni, apa itu hubungan linear? Apa itu hubungan tak linear? Siapa nak tolong jawab? Hubungan linear. Okey, hubungan linear seorang. Apa itu hubungan linear? Siapa nak tolong saya? Linear tak linear? Siapa? Ke saya nak panggil? Kat sini. Ada tak Nurin Kristina? Salah tak apa tau, salah tak apa. Nurin Kristina ada? Ya, cikgu. Okey, Nurin Kristina, boleh tak cerita kat saya?
Ayat kamu lah, ayat pasal pun tak apa. Apakah hubungan linear? Apakah hubungan tak linear? Kalau kamu tak sempat study semalam, kamu rasalah apa benda rasanya tanpa study ke nak tengok. Salah tak apa tahu. A graph which forms a straight line is a linear relation, whereas the graph which does not form a straight line is a non-linear relation. Okey, bagus. Linear relation ataupun non-linear relation. Okey, linear relation tu di mana graf kamu, graf kamu, ni paksi Y, ni paksi X, graf kita adalah straight line. Okey, straight line ataupun garis lurus. Sama ada dia menaik ataupun menurun. Menurun macam ni. Okey, ini adalah linear relation ataupun hubungan linear. Okey, straight line graph. Okey, hubungan tak linear pula, kalaulah straight line maksudnya bertentangan lah, salingan pada dia lah, di mana mungkin graf kamu bentuk kuadratik, ini bukan linear, non-linear relation. Okey, mungkin masam. Okey, lepas tu apa lagi yang kamu belajar sebelum ni? Mungkin kubik. Okey, ni bentuk kubik. Bentuk kubik macam ni, ataupun lagi satu mungkin bentuk salingan ataupun reciprocal. Kalau kamu ingatlah, kita refresh balik. Okey, jadi kita tahu linear adalah straight line graph ataupun garis lurus, dan hubungan relation, non-linear relation adalah bukan straight line graph. Tu je yang melengkung-lengkung tu. Okey, selesai. Jadi saya harap kamu dapat bezakan macam mana bentuk hubungan linear dan bagaimanakah bentuk hubungan tak linear. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk yang kedua. Kita refresh balik. Melukis garis lurus penyuaian terbaik ataupun line of the best fit. Okey, penyuaian terbaik, line of the best fit. Jadi, siapa nak cakap dengan saya, okey, apakah itu line of the best fit ataupun penyuaian terbaik? Melalui semua titik. Melalui semua titik. Okey, bagus. Siapa yang cakap tadi? Saya tak perasan nama kamu. Umur. Okey, Umur. Bagus Umur, melalui semua titik Umur. Tapi saya nak tanya, siapa yang melalui semua titik tu Umur? Garisan pada graf. Yes, bagus. Terima kasih. Okey, melalui semua titik. Okey, saya buat satu lagi tambahan. Okey, garis lurus penyuaian terbaik ni adalah garis lurus yang melalui paling banyak titik. Okey, selalunya kalau kamu buat graf, semua garisan kamu semua melalui titik kan? Tetapi dalam topik hukum linear, tak semua titik kena garis kan? Okey, contohnya macam ni lah. Okey, saya buatlah kita punya garis lurus. Mula-mula kita plot lah. Kita plot dulu. Tapi saya nak tunjukkan lah apa itu penyuaian terbaik Maksudnya ini kena titik. Kita gariskan, pastikan semua yang kita plot tu kena paling banyak kena titik. Okey, contohnya. Oh, mak kau. Okey, lepas tu untuk hukum linear, penyuaian terbaik tu bermaksud paling banyak kena titik. Mana titik yang tak kena, kalau boleh pastikan seimbang. Apa maksud seimbang? Seimbang tu berarti tengok kalau dia tak kena kan, oh mungkin ada satu di bawah garis, mungkin ada satu di atas garis. Jadi kita seimbang. Jadi yang pertama, paling banyak. Okey, garisan tu paling banyak melalui titik. Ikut mana pemahaman kamu ya. Okey, yang kedua mesti seimbang. Okey, yang seimbang tu adalah titik yang tak kena garisan tu. Itu adalah garis lurus penyuaian terbaik ataupun line of the best fit. Okey, jadi ada dua benda lah kita dah belajar. Okey, siapa nak tanya soalan? Mari. Ada soalan tak nak tanya untuk ini? Okay, tak ada ya. Okey, jadi saya tak silap saya, kita tak akan sampai 1 jam Kita tak lama lah, bergantung kepada kepantasan kamu menjawab. Okey, jadi seterusnya kita pergi ke seterusnya. Okey.
Okey, sebelum kita masuk, kita refresh balik. Okey, bila kamu belajar straight line, equation of straight line, kamu dah belajar kan dalam matematik ke? Tingkatan berapa? Okey, tingkatan 3. Okey, Azri dah jawab tingkatan 3. Okey. Kamu boleh jawab dalam chat juga. Okey, kalau dalam tingkatan 3, apakah rumus, apakah rumus ataupun formula bagi equation of the straight line? Boleh bagi tahu saya, apakah rumusnya? Y sama dengan MX tambah C. Yes, bagus. Tahniah. Y sama dengan MX tambah C ataupun Y equal MX plus C. Okey, bagus. Okey, tetapi takut kamu lupa. Apakah M? Keturunan. Kecerunan. Okey, bagus. Kecerunan. Okey, boleh bagi tahu saya apakah formula kecerunan? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, bagus sangat-sangat. Okey, jadi simbol kecerunan tadi M. Okey, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jangan tersilap tau. Kadang-kadang ramai yang buat X dekat atas, Y dekat bawah. Okey, seterusnya. Okey, apakah maksud C? C. Pintasan Y. Okey, bagus. Pintasan Y. Okey, pintasan Y tu bermaksud, okey, kita tengok. Sekejap ya. Kita refresh balik. Pintasan Y tu bermaksud ini paksi X, ini paksi Y. Okey, graf kamu contohnya memotong di sini. Graf garis lurus kamu tu menyilang pada paksi Y. Contohnya dekat sini adalah 5. Maksudnya C kita adalah 5. Begitu. Jadi tahniah, kamu ingat. Okey, jom seterusnya kita tengok. Okey, so di sini saya bagi gambar 2 rajah garis lurus. Okey, dan 2 persamaan. Okey, sekarang saya nak labelkan ini adalah, terkeluar pula. Kejap ya. Okey, jadi saya nak tunjuk ini adalah graf A, ini adalah graf B. Boleh tak cerita kat saya, graf A dia punya equation yang mana? Nombor 1 ke nombor 2? Okay, graf A. Nombor 1 ke nombor 2 kita punya persamaan? Bagaimana kita nak menentukan bentuk graf kita? Siapa nak tolong? Saya bagi clue. Ni takut kamu lupa ni, saya bagi clue. Bentuk graf bergantung kepada nilai M kita sini. Okey, ada jawab. Nombor 1 adalah okey, nombor 2. Okey. Okey, nombor 1 Sekejap. Saya tengok kamu jawab tadi. 2. Okey, sekejap. Okey, soalan saya sekarang persamaan 1 rajah A ke rajah B? Itu soalan. Okey, siapa nak jawab? Rajah B. Rajah B. Okey, bagus. Terima kasih. Rajah B. Okey, maksudnya nombor 1 adalah rajah B. Kenapa? Sebab M kita positif. M kita positif. Bila positif, kita menaik daripada kiri ke kanan. Menaik daripada kiri ke kanan. Okey, kesimpulannya yang nombor 2 adalah rajah A kerana kecerunan kita negatif. Okey, kecerunan kita negatif. Kalau negatif maksudnya kita menurun. Okey, menurun. Okey? Okey, jadi kamu kena peka dengan bentuk graf juga bila kita nak melukis. Sebab bila kamu lukis graf kamu menaik, tapi bila kamu kira kecerunan kamu negatif. Jadi bermaksud kamu salah kira kecerunan. Macam tu. Jadi kena peka. Okey, jadi sebelum kita meneruskan aktiviti yang ketiga, saya stop sekejap untuk aktiviti word wall. Okey, di sini saya stop sekejap share screen. Saya memerlukan 5 orang untuk aktiviti ini. Jadi tolong bagi saya sukarela, bagi nama ataupun Cikgu Dalina pilihkan 5 pelajar yang bertuah pada hari ini. Jangan risau, soalan tak susah.
Ada. Okey, korang ni pergilah suka rasa. Okey, so sekarang kita mula ya. Kita bermula dengan Danish. Sekejap ya. Okey, Danish. Boleh pilih nombor apakah soalan yang kamu nak jawab? Danish pilih nombor 2. Okey. Apakah formula kecerunan? A atau B? A. Okey, Danish kata A. Okey, bagus. Tahniah Danish. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke Faika. Soalan nombor berapa Faika? 5. Okey, Faika soalan nombor 5. Apakah hubungan graf berikut? A atau B? A. Hubungan linear. Okey, bagus. Tengok betul tak? Tahniah. Okey, seterusnya Azril. Azril nombor 1. Okey. Apakah persamaan graf berikut? Y sama dengan MX tambah C. Okey, A ya. Yes, bagus. Tahniah. Kan saya kata soalan tak susah. Okey, Viren. Nombor berapa Viren? Nombor 3 Viren. Apakah persamaan graf berikut? B. Okey, Viren jawab B. Okey, bagus tahniah. Okey, Haisha nak tak nak memang kena soalan 4. Okey, Haisha bersedia Haisha? Apakah hubungan graf berikut? B. B, iaitu hubungan tak linear. Okey, bagus. Yeay, tahniah semua. Okey, ini sebenarnya. Okey, selesai. Okey, kita refresh saja. Kita macam iklan lah sekejap sebenarnya tadi kan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kembali ke jalan yang sebenar. Okey. Okey, kita sudah melalui aktiviti yang kedua. Okey, seterusnya aktiviti yang ketiga. Okey. Okey, masih lagi dalam teknik pengulangan. Okey. Okey, so sekarang seterusnya kita nak membentuk persamaan garis lurus penyuaian terbaik kita. Okey, nak bentuk persamaan. Kalau bentuk persamaannya mestilah, okey, siapa yang tak tutup mic ya, tolong tutup mic ya. Mesti Y sama dengan MX plus C. Mesti Y sama dengan MX plus C. Jadi sekarang, okey, saya bagi contoh soalan SPM Percubaan Negeri Pahang 2012 sebagai contoh ya. Okey, sekarang ni kita punya paksi graf adalah X per Y. Tengok ini X per Y. Tapi sini adalah X. Okey, sebelum ni kita belajar, contohnya kalau graf kita sini paksi X, sini paksi Y. Jadi sebab itulah sini Y, sini X. Okey, contohnya kalau saya bagi satu koordinat, sini 1, sini 2, bermaksud 1 kita adalah X, 2 kita adalah Y. Okey, sekarang sudah berubah. Sekarang paksi kita berbeza. Okey, paksi kita berbeza. Jadi, okey, bagaimana kita nak buat? Okey, macam mana kita nak buat persamaan garis lurus? Mesti ada kecerunan. Kita ikut step. Mesti ada kecerunan. Jadi kita cari kecerunan. Sebab kita dah ada 2 koordinat. Okey, jadi saya nak cari kecerunan lah. M sama dengan, ingat, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi sekarang saya nak kamu jawab. Di antara 3, 6 dan 03, siapa 2, siapa 1? Tolong jawab. Siapa 2, siapa 1? 031 362. Okey, siapa yang jawab tadi? Dina. Siapa yang tak dengar? Tak dengar. Ildina. Okey, Dina, boleh tak kalau terbalik 361 032?
Boleh? Okey, bagus Tahniah. Jadi kita tak kisah siapa satu, siapa dua. Okey, kalaulah tadi Idina kata ini satu, maksudnya X1, Y1 itu Y2, X2 di 36. Jadi saya pun masuklah 6 tolak 3, 6 tolak 3, 3 tolak kosong. Jadi saya dapatlah kecerunan kita 1. Okey, lagi ingat balik. Okey, kita dah dapat kecerunan ni. Kita nak buat Y equal MX plus C ni. Oh, kena ada C pula. Okey, kena ada C pula. Bila kena ada C, mesti kita pilih salah satu koordinat lah. Tapi dekat sini kita memang dah nampak tau. C kita adalah 3. Secara kebetulan senang, C adalah 3. Jadi saya nak tunjuk working step panjang supaya nanti kalau contoh soalan yang bukan ada C, nanti kamu boleh tahu macam mana nak buat. Okey, jadi kalau nak cari C, kalau kita tak tahu pintasan, kita pilih mana-mana koordinat. Okey, contoh cikgu pilih 3, 6. Okey, bila 3, 6. Okey, bila 3, 6, kita nak masukkan dalam Y sama dengan MX plus C. Contoh kita masuk dulu Jadi Y kita tadi adalah 6, M kita tadi 1, C kita 3. Okey, lepas tu tambah C. Jadi 6 tolak 3 sama dengan C. Kita akan dapat C 3. Tukar balik C sama dengan 3. Okey, jadi yang penting untuk buat garis lurus mesti ada M. Okey, M kita 1 dan C kita 3. Okey. Okey, seterusnya baru kita masukkan dalam persamaan garis lurus. Tetapi untuk hukum linear, untuk paksi yang bukan X dan Y, kita guna ni. Y besar sama dengan MX besar tambah C. Sebab kita punya paksi bukan X dan Y. Jadi saya padam. Okey. Okey, seterusnya saya gantikan, saya masukkan. Oh, paksi Y kita adalah X per Y. Macam tu. Sama dengan M kita tadi 1. Paksi X kita tadi X kecil. Okey, kita dapat C dah. Tambah 3. Macam tu. Jadi di sini saya hilangkan bracket. Okey, dapat. Sebenarnya inilah persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Okey, jadi jangan kamu keliru tau. Kalaulah ini paksi X per Y dan X, saya keluarkan 3, 6 ni sekejap Saya keluarkan sekejap. Sini 3, sini 6. Bermaksud 3 tu adalah bukan paksi X tau. 3 tu adalah X kecil, 6 tu adalah X per Y. Jangan keliru. Okey, nanti kamu refresh baliklah tengok video-video tu. Tetapi kamu tengok, ini kamu dah berjaya mendapat persamaan garis lurus bagi penyuaian terbaik ataupun equation of the line of the best fit. Tetapi sekarang kamu tengok soalan ni. Express Y in term of X ataupun ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, ini adalah algebraic formula ataupun rumus algebra. Kalau express Y bermaksud Y is single and positive. Sekarang Y kita ni memang dah positif. Okay, tetapi tak single. Kita nak Y sahaja. Macam mana kita nak hilangkan X? Macam tu. Jadi, kamu tengok X tambah 3 ni sebenarnya X tambah 3 per 1 sebenarnya. Okey, jadi saya terbalikkan pecahan. Y per X sama dengan 1 per X tambah 3. Jadi kita nak Y sahaja kan. X kita bawa pergi kanan. Jadi dia jadi darab naik ke atas ni. Dapatlah X per X tambah 3. Itulah contohnya. Okey. Jadi kadang-kadang soalan dia nak sampai persamaan sahaja. Kalau dah sampai persamaan, ini dah cukup dah kita punya jawapan. Tetapi kadang-kadang soalan nak ungkapkan ataupun express Y, terpaksa kita meneruskan perjalanan working step kita sehingga yang terakhir ini. Okey, setakat ini ada siapa-siapa nak tanya? Cikgu, Ya, saya. kalau kita darat silang boleh tak?
Okey, kalau kamu darab silang boleh, nanti kamu terpaksa kerja kamu panjang balik semula sebab kamu nak singlekan balik Y tu. Boleh ke? Faham ke? Contohnya kalau kamu darab silang kan macam ni kan. Maksud kamu Y dekat sini X tambah 3, sini X. Betul? Kita darab kan? Okey, boleh. Lepas tu kamu singlekan semula Y kita. Okey, boleh? Faham cikgu. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan lain? Okey, tak ada siapa nak print screen, boleh print screen. Okey, sebab soalan ni memang tak ada dalam video saya lah. Okey, seterusnya. Ini kita nak mentafsirkan maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik. Jadi dekat sinilah kemahiran membuat graf digunakan. Kamu pernah buat graf, saya tahu ada kemahiran buat skala, kita plot, itu semua sama. Okey, itu semua sama. Jadi dekat sini dia dah bagi jadual, dia suruh plot Y melawan X dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Okey, ini contoh soalan buku teks 6.4, latih diri 6.4. Jadi seterusnya, lukis satu garis lurus penyuaian terbaik. Jadi sebelum saya tunjuk graf saya tak tunjuk lukis graf lah, nanti lambat. Okey, nanti kamu buatlah graf kamu. Oh, maksudnya gambaran kita, graf kita ni, sini paksi X, sini paksi Y. Oh, lepas tu apa pula lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, bila kamu lukis mesti kamu akan plot kan. Nanti kamu pilihlah garisan terbaik buat kamu. Untuk masalah di sini, tak semestinya semua murid sama graf. Sama garis lurus kita. Kadang-kadang Viren kata, aku punya lah paling terbaik, ataupun Faika kata, aku punya. Tapi itu bergantung kepada bagaimana kamu memilih titik-titik untuk kamu gariskan. Jadi bila kamu dah plot tu, garislah macam mana paling banyak kena. Contoh macam tu. Tengok balance ke. Kadang-kadang yang tak kena titik tu 3. Jadi pandai-pandailah nak balance siapa yang lebih kat bawah ke, lebih kat atas ke. Okey? Lepas itu, seterusnya pastikan kamu buat notes tau. Pastikan graf kamu tu mesti potong paksi Y. Mesti potong paksi Y. Kalau tak potong, nanti kamu akan dapat, nanti salah lah, tak dapat markah penuh lah nanti. Sebab graf kita kena potong paksi Y. Okey, jadi saya pun daripada jadual, daripada skala saya dah lukis, saya dah buat. Jadi inilah hasil saya punya kerja. Macam inilah rupanya. Okey, tengok dia mesti menyentuh paksi Y. Tapi kalau saya suka garisan tu melebihi sikit paksi Y. Lebih dia sikit, tak apa. Okey, dekat sini baru kita boleh mentafsir graf. Okey, so soalan A kita dah buat. Okey, soalan B, daripada graf. Kamu kena hati-hati soalan ni kata daripada graf. Apa pun mesti berdasarkan graf, bukan kalkulator ke apa ke. Okey, daripada graf cari pintasan Y. Okey, pintasan Y, saya takut kamu tak nampak, kecil kan? Jadi saya tunjuklah. Oh, pintasan Y adalah persilangan pada paksi Y. Jadi di sini. Okey, di sini. Jadi saya pun dapatlah pintasan Y saya 4.0. Jadi saya dapat jawab soalan untuk soalan 1. Okey, untuk soalan 1, pintasan Y sama dengan 4.0. Okey, dah jawab soalan 1. Ini cara kita nak tafsir Okey, kita tengok soalan 2. Nilai Y apabila X sama dengan 12. Nilai Y bila X sama dengan 12 ni bermaksud kamu harus buat garisan putus-putus. Garisan putus-putus. Maksudnya X 12 pergi kat 12, kamu buat garisan putus-putus. Okey, pergi ke garisan penyuaian terbaik kamu tadi. Nampak ke garisan saya buat putus-putus tu? Okey, patah balik ke kiri. Kita nak cari apakah nilai Y kita. Di sini. Contohlah. Kamu kena tunjuk tau garisan putus-putus tu. Okey, bererti untuk soalan 2, okey, bila X sama dengan 12, okey, saya dapat Y sama dengan, contohlah ni,
22. Macam tu. Okey. Okey, jadi di sini kita berjaya lah. Bagi cantik sikit. Betul, betul. Warna-warna sikit. Okey, seterusnya untuk soalan yang ketiga. Okey, kecerunan. Okey, boleh tak cerita kat saya macam mana nak cari kecerunan sebab dekat sini tak ada koordinat. Daripada mana kita nak pilih koordinat tu? Boleh cerita kat saya? Boleh bagi idea tak macam mana nak cari koordinat? Daripada mana koordinat yang kita perlu cari? Ambil koordinat yang hujung paling hujung. Yang paling ujung. Okey. Bagus, tahniah. Okey, koordinat yang paling hujung. Saya highlight dulu ya. Koordinat yang paling hujung. Sini. Okey, lagi satu koordinat. Okey, bagi tahu saya koordinat mana yang kita nak pilih. Ada tak? Titik yang kena garis pintasan Y. Garis pintasan Y. Okey, bagus. Okey. Jadi di sini dapat kita rumuskan bahawa koordinat yang dipilih adalah koordinat yang berada di atas garisan tau, yang garisan sentuh titik tu. Tak kisahlah. Contoh kamu tengok dekat sepanjang garisan ni, saya highlight ni Okey, sepanjang garisan kuning ni. Okey, kalau kamu tak nak ambil titik yang kamu plot pun tak apa. Asalkan mana-mana garisan yang menyentuh titik koordinat yang mana-mana. Mungkin kamu nak pilih dekat sini ke, contohnya saya conteng. Mungkin kamu nak cari kat sini ke, nak cari kat sini ke, tak kisah. Asalkan dia berada di atas garisan. Okey, jadi disebabkan kawan kamu dah kata yang paling hujung, okey, yang paling hujung dan yang terkena pada paksi Y, iaitu Y intercept kita. Okey, kalau saya suka memilih pada y-intercept. Jadi dekat sini kita dapat koordinat kita 0, 4.0. Okey, yang terakhir kita tadi kita letak berapa sini? 15, kita anggap 15 dengan 26.5. Ini konon daripada bacaan graf kita lah. Jadi kita pun teruslah kira kita punya kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi kita dapat kecerunan kita 3/2. Okey, kita dapat kecerunan 3/2. Jadi kita berjaya menjawab soalan B3. Okey. Jadi berjaya. Okey, seterusnya soalan terakhir. Apakah nilai X bila Y sama dengan 15? Tadi daripada X pergi ke Y. Sekarang daripada Y pergi ke X. Jadi saya ambil lah warna lain pula. Contohnya nilai X bila Y sama dengan 15, putus sampai garisan penyuaian terbaik, turun bawah. Jadi ini nilai kita. Okey, jadi seterusnya, okey, untuk soalan yang keempat, okey, bila Y sama dengan 15, kita dapatlah X kita sama dengan 7.4. Bergantung kepada graf masing-masing. Okey? Okey, setakat ni ada soalan ke? Tak ada sebab simple sebab sangat simple. Yang penting kamu lukis graf betul-betul and then kita tafsirkan. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir di sini. Okey, cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, line of the best fit. Seterusnya hitungkan nilai Y apabila X sama dengan 28. Okey, jadi di sini murid-murid. Okey, jadi di sini kita refresh balik. Tadi kita dapat M kita 3/2. Dan apa lagi tadi, C kita adalah 4.0. Jadi macam mana nak buat persamaan garis lurus penyuaian terbaik? Gunalah semula formula Y equal MX plus C. Inilah persamaan dia. Jadi kamu masukkanlah dalam persamaan Y sama dengan 3/2X tambah 4.0 ataupun 4 sahaja. Okey, ini sahaja. Dah siap. Okey, lepas tu apa pula soalannya seterusnya? Seterusnya hitung nilai Y apabila X sama dengan 28. Okey, dekat sini dia tak cakap berdasarkan graf. Okey, kalau dia tak cakap berdasarkan graf, kita guna persamaan garis lurus yang sedia ada. Jadi kesimpulannya,
Okay, bila X sama dengan 28, just kamu substitute the value dalam persamaan. Kat sini 28 tambah 4. Jadi kita terus dapat jawapan 46. Okey, sudah selesai. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada jadi di sini kamu kena tahulah yang penting, kena tahu cari M, kecerunan, kena tahu cari C, kena lukis graf. Ingat graf kamu mesti potong paksi Y. Okey, jadi seterusnya. Okey, rumusan kelas pada hari ini. Siapa nak tolong rumuskan? Cepat rumus, cepat selesai. Siapa nak rumuskan kelas pada hari ini? Okay, bolehlah Cikgu Dalina kita petik siapa? Kamu cerita je apa yang kamu ingat. Macam tu, simple je. Refresh balik. Apa yang kita belajar daripada awal tadi. Apa yang kamu ingat. Okay, siapa tu? Siapa nak? Siapa nak? Aiman Syakir dah, Aiman Syakir. Ada. Okey, Aiman Syakir, buat rumusan ringkas Aiman Syakir. Hari ini saya belajar tentang cara nak buat graf, cari gradient, cari nilai-nilai X dengan Y, cari nilai C. Okey, terima kasih. Okey, kita refresh balik. Jadi di sini kita tak dapat sama-sama buat graf lah. Jadi kami berharap kamu buat graf di rumah. Okey, jangan tak buat. Nanti bila tak buat nanti kita tak ingat balik, nak asah balik kemahiran buat graf kita. Dan kalau kamu tak buat graf, macam mana kita nak buat exercise untuk mentafsirkan maklumat berdasarkan graf yang kita buat? Okey, jangan lupa di situ. Okey, jadi di sini rumusan kelas kita pada hari ini, yang saya punya lah, yang tadi yang kamu punya. Kamu dapat membezakan hubungan linear dan tak linear. Seterusnya, kita anggapkanlah kita berjaya melukis graf, membuat garis lurus penyuaian terbaik. And then kita membentuk persamaan garis lurus yang Y equal MX plus C itu tadi dan mentafsir maklumat. Okey, jadi sebelum kita bersurai, okey, kita nak bagi idea kat kamu, gambaran kelas akan datang esok. So esok kita offline kan, saya bagi sikit cetusan supaya kamu ada idea. Oh, apa esok ya? Okey, jadi esok ni kita masuk bahagian 6.2, hubungan linear dan hubungan tak linear. Jadi di sini kita nak menukarkan persamaan tak linear kepada persamaan linear. Contohnya macam ni. Persamaan tak linear kita nak tukarkan kepada persamaan linear. Apa yang saya highlightkan, oh ini adalah persamaan tak linear. Okey, dia tak jadi linear lagi graf dia. Tetapi graf yang saya bagi kat depan ni adalah daripada persamaan linear. Persamaan linear tu bermaksud, saya tulis macam ni tau. Sekarang paksi Y kita, Y besar sama dengan MX besar tambah C. Okey, jadi di sini Y besar kita adalah Y per X sama dengan MX kita adalah 1 per X tambah C. Ini adalah persamaan linear kita. Tetapi yang ini bukan linear. Ini bukan linear. Macam mana bukan linear nak jadikan kepada persamaan linear yang diberi di sini? Jadi kita kena tukar. Kita kena transform the equation. Okey, jadi kamu fokus dekat sini yang saya highlight. Oh, paksi Y dia adalah Y per X. Tapi dekat sini paksi Y dia adalah Y sahaja. Macam mana Y tu nak jadi Y per X? Boleh tak bagi idea kat saya? Tolong bagi satu idea. Cepat, habis cepat, selesai. Macam mana nak jadi Y per X? Okey, per X tu bahagi X ke ataupun darab X? Bahagi. Okey, bagus, tahniah kamu. Okey, macam itulah cara dia. Jadi kita kena tahu macam mana nak ubah tak linear kepada linear. Jadi kat sini cikgu buat bracket. Oh, kena bahagi X. Jadi semuanya kena bahagi X. Y per X
PQ per X tambah PX per X. Macam tu. Jadi mana yang boleh hapus, kamu hapus. Ni saya hapuskan yang saya kuning tu. Dan saya akan dapat Y per X sama dengan PQ per X tambah P. Begitu. Tapi kamu tengok ya, dekat sini cikgu kenapa 1 per X dia terkeluar? Jadi kamu pecahkanlah. Kamu pecahkan macam ni. Di mana PQ kamu keluarkan, sebenarnya 1 per X dia terkeluar macam ni. Sebab bila kamu darabkan semula M dengan X, sebab tu dapat bentuk yang saya petakkan ni. Okey, jadi daripada sini kamu bolehlah identify siapakah Y besar MX plus C. Jadi di sini kita tahu, kecerunan sama dengan PQ, C kita adalah P. Begitu. Ini yang kamu akan buat esok. Okey, jadi diharapkan kamu dapat follow. Okey, seterusnya, kita minta tolong Cikgu Dalina masukkan link kehadiran di ruangan chat. Kan saya akan masukkan quiz di dalam Telegram ya. Okey, bila kamu dah masukkan kehadiran refleksi kelas pada hari ini, kamu bolehlah bersurai. Pada masa yang sama kamu isi kehadiran. Kita setiap kali nak ingatkan kamu, kita lama di rumah, kita tak tahu bila kita akan bersemuka. Bagaimanapun keadaan kita, situasi kita, kita sentiasalah bersyukur dan bersabar. Dan kita tak tahu, mesti ada hikmah di sebaliknya. Salah satunya kita dapat lama bersama keluarga kita. Dapat duduk rumah, dapat tolong mak ayah lebih banyak, macam tu. Dan kita ada banyak masa, tolonglah menghargai masa, jangan tak buat latihan ACMAT, buat. Ini pun dah nak akhir tahun ya. Kita pun ada lagi 2 topik, termasuk yang ini 3 topik lah. Jadi siapa yang dah isi maklumat kehadiran, bolehlah bersurai. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.